Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatin Rakma binti Muhammad Anid. InsyaAllah pada hari ini saya akan kongsikan sedikit ilmu berkenaan adab menuntut ilmu menurut Imam Al-Ghazali. Sebelum itu, terdapat 4 jenis penuntut ilmu yang disebutkan di dalam Al-Quran. Yang pertama, penuntut ilmu yang menuntut ilmu kerana keduniaan dan bukan kerana keduniaan. Yang kedua, penuntut ilmu yang beramal dengan ilmunya dan yang tidak beramal dengannya. Yang ketiga, penuntut ilmu yang bersifat tawaduk dan penuntut ilmu yang bersifat takabur. Yang keempat, penuntut ilmu yang berakhlak dengan gurunya dan yang tidak berakhlak. Baiklah, yang seterusnya, adab menuntut ilmu menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama, mendahulukan kebersihan jiwa dari akhlak yang rendah. Menurut Al-Ghazali, selama batin tidak bersih dari hal-hal keji, maka ia tidak menerima ilmu yang bermanfaat dalam agama. Selain itu, batin juga tak akan diterangi dengan cahaya ilmu. Ibnu Mas'ud berkata, bukanlah ilmu itu kerana banyak meriwayatkan, tetapi ilmu itu adalah cahaya yang akan dimasukkan ke dalam hati. Yang kedua, mengurangi kesenangan-kesenangan duniawi dan menjauh dari kampung halaman hingga hatinya terpusat untuk ilmu. Allah tidak menjadikan 2 jantung bagi seseorang di dalam rongga badannya. Oleh kerana itu dikatakan ilmu itu tidak memberikan sebahagiannya hingga engkau memberi seluruh milikmu. Yang ketiga, tidak sombong dalam menuntut ilmu dan tidak membangkang kepada guru. Al-Ghazali menyarankan orang yang menuntut ilmu agar memberi kebebasan kepada guru yang mengajarnya selama tidak memperlakukannya dengan sewenang-wenang. Al-Ghazali juga menegaskan agar pelajar terus berkhidmat kepada guru. Menurutnya, ilmu enggan masuk kepada orang yang sombong seperti banjir yang tidak dapat mencapai tempat yang tinggi. Yang keempat, menghindar dari mendengarkan perselisihan di antara sesama manusia. Menurut Imam Al-Ghazali, hal tersebut dapat menimbulkan kebingungan saat menuntut ilmu. Yang kelima, tidak menolak suatu bidang ilmu yang terpuji tetapi harus menekuninya hingga mengetahui maksudnya. Jika umur membantunya, maka ia pun mesti menyempurnakannya. Yang keenam, mengalihkan perhatian kepada ilmu yang terpenting iaitu ilmu akhirat. Imam Al-Ghazali berpendapat ilmu yang dimaksudkan adalah bahagian dari muamalah dan mukasyafah. Ilmu mukasyafah tersebut ialah ma'rifatullah atau mengenal Allah. Al-Ghazali menegaskan bahawa ilmu yang paling mulia dan puncaknya adalah mengenai Allah. Dan yang ketujuh, tujuan belajar adalah menghiasi batin dengan sifat yang menyampaikannya kepada Allah. Dengan tujuan ini, ia tidak mengharapkan kepimpinan, harta dan kedudukan. InsyaAllah, itu sahaja daripada saya. Terima kasih kerana sudi mendengar. Assalamualaikum.